Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika Rabbil Alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika Rabbil Alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Majlis yang ke-25 daripada pembacaan Kitab Al-Muntaqa lil Imam Abi Muhammad Al-Jarud rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Dan sekarang kita masih dalam bab ma ja'a fi salatil musafir. Hari itu kita baca hadis ya 227, betul tak? Dan sekarang kita sekarang kita akan baca hadis yang ke-230. Okey? Betul ya? Hadis yang ke-230. Qala al-musannif rahimahullah, qala haddatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, qala haddatsana Bishr ibn Bakr 'an al-Auza'i annahu qala haddatsani Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban qala haddatsana Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qasar dalam perjalanan dan berapa jarak minima yang membenarkan seseorang untuk melakukan qasar. Dan perbahasan yang sekarang yang berikutnya adalah berbincang mengenai selepas itu kita juga bincang berkenaan dengan jamak kan, solat jamak. Dan sekarang kita akan berbincang tentang hukum melakukan solat sunat dan solat fardu di atas kendaraan. Nah, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Jarud daripada Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Qala haddatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Rabi' ibn Sulaiman adalah murid Imam Syafi'i yang ada di Mesir, dan beliau ulama yang thiqah dalam hadis dan dalam fiqh, tak ada masalah. Qala haddatsana Bishr ibn Bakr. Bishr ibn Bakr adalah At-Tinnisi Abu Abdullah Al-Bajali. Wa Abdullah Al-Bajali, Imam Abu Zur'ah dan lain-lain mengatakan huwa thiqah. Juga akan tapi ada ucapan daripada Salamah ibn Qasim yang mengatakan rawa 'anil Auza'i asya'a infarada biha. Dia sering meriwayatkan hadis daripada Imam Auza'i secara infirad, secara tafarrud. Akan tapi tak ada isu berkenaan dengan hadis ni, karena hadis ni turut diriwayatkan oleh orang lain. Nah, secara umumnya beliau tak ada masalah. Lalu beliau mengatakan di sini qala hadath anil Auza'i, iaitu Imam Auza'i yang tadi kita bincangkan, Abu Amr Al-Auza'i, seorang ulama Imam Ahlus Syam yang tinggal di Beirut, dan beliau terlalu besar untuk kita bincangkan pada hari ini. Dan pada masa lain insyaAllah kita akan bincangkan kehebatan Imam Auza'i. Beliau mengatakan haddatsani Yahya ibn Abi Katsir. Auza'i dengan Yahya ibn Abi Katsir sangat rapat, dan Yahya ibn Abi Katsir imam di Yamamah, juga thiqah, imam hafiz. Qala haddatsani Muhammad bin Abdurrahman bin Thawban. Muhammad bin Abdurrahman Thawban Abu Abdullah Al-Madani, seorang tabi'i thiqah, kasirul hadis, kata Imam Ibn Sa'ad. Imam tabi'i thiqah, kasirul hadis. Justru tak ada isu berkenaan dengan tarjamah para perawi yang ada di dalam sanad hadis ini, dan mereka kembali kepada
Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini mengatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwu' ala zahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tatawwu', salat sunat ala zahri rahilatihi, di atas kendaraan, di atas haiwan kendaraannya, yaitu unta ataupun kuda. Haitsu tawajjahat bihi, ke arah mana saja unta itu menghala. Maknanya kadang menghadap kiblat unta itu, kadang tidak menghadap kiblat. Fa idza arada an yusalliyal maktubah nazala fastaqbalal kiblah. Itu kalau salat sunat. Akan tapi kalau salat fardu, baginda akan turun daripada kendaraannya, lalu salat fardu di atas tanah sambil menghadap ke arah kiblat. Nah, apa yang kita boleh fahami daripada hadis ini? Pertama, hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa dibenarkan seseorang musafir untuk melakukan solat sunat di dalam perjalanan. Ya tak? Itu karena ada setengah kalangan, setengah ulama yang berpandangan tak boleh seorang musafir melakukan solat sunat di dalam perjalanan. Kenapa? Solat fardu pun qasar 2 rakaat. Betul tak? Kalau dia nak lakukan solat sunat juga, buat apa dia mengqasar? Bagus dia itmam salat dia sempurna 4 rakaat, betul? Nah, justru ada setengah ulama berpandangan tidak boleh kita melakukan solat sunat dalam perjalanan, sama ada solat sunat rawatib ataupun solat sunat tahajud ataupun duha ataupun solat-solat sunat yang lain. Kenapa? Sebab sekali lagi fardu pun sudah diringkaskan menjadi 2 rakaat. Kalau dibenarkan untuk melakukan solat sunat yang lain, lebih baik kita taklah ada perintah untuk kita melakukan qasar solat perjalanan, qasar solat dalam perjalanan. Dan ini adalah, adapun itu adalah pandangan segelintir ulama sahaja, segelintir ulama salaf saja, dan antara yang berpandangan macam itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, dan ucapan beliau yang melarang melakukan salat sunat dalam perjalanan ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi beliau melarang orang melakukan salat sunat dalam perjalanan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimanapun, jumhur ulama berpandangan harus dibolehkan seseorang untuk salat sunat dalam perjalanan. Nah, Imam Nawawi menukil daripada murid-murid Imam Syafi'i, ashabu Syafi'iyah, beliau mengatakan yustahabbu salatun nawafil fis safar sawa'un ar-rawatib ma'al fara'id wa ghairiha, wa hadza madhhabuna wa madhhabul Qasim ibn Muhammad wa Urwah ibn Zubair wa Abi Bakar bin Abdurrahman wa Malik wa jamaahiril ulama. Ini pandangan kata Imam Nawawi, jumhur ulama kebanyakan kata seperti itu. Wa qala Tirmizi wa bihi qalat ta'ifah minas sahabah, dan kata Imam Tirmizi ini pun pandangan ramai kalangan para sahabat Nabi, wa Ahmad wa Ishaq wa aksaru ahli ilm. Nah, jadi kebanyakan ulama daripada kalangan sahabat dan lain-lain menyalahi Sayyidina Abdullah bin Umar dalam perkara ini, dan mereka berpandangan boleh seorang melakukan solat sunat dalam perjalanan. Dan hadis yang kita bincangkan hari ini adalah dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahawa baginda Nabi pun melakukan salat nawafil di dalam perjalanan. Dan mazhab Hanafi walaupun berpandangan bahawa salat witir wajib, akan tapi mereka mengatakan salat witir pun boleh dilakukan di atas kendaraan. Ini yang kemudian menjadi perbincangan hebat ya antara mazhab Syafi'i dan Hanafi berkenaan dengan hukum witir. Sebab mazhab jumhur mengatakan witir tak wajib, sunat. Hanafi saja mengatakan dia wajib. Dan antara salah satu dalil jumhur adalah kita sepakat bahawa solat witir boleh dilakukan di atas kendaraan. Dan ini menunjukkan bahawa witir, dan kita sepakat bahawa fardu tidak boleh di atas kendaraan. Ini menunjukkan bahawa witir bukan wajib, sebab dia boleh dilakukan di atas kendaraan. Nah, ini kalau kita baca kitab-kitab usul fiqh, kita akan jumpa penghujahan macam ni banyak sekali, terutamanya dalam kitab Luma' Imam Shirazi ya. Jadi nanti ada masa Ustaz Izul bacalah Luma' di Pokok Asam sana, sebab buku usul fiqh yang
yang sangat baik untuk kita pahami, tapi bahasan agak berat sedikit ya. Tapi kita akan tengok bagaimana aqliyah fuqaha dalam berbincang berkenaan dengan usul fiqh ni. Okey, itu yang pertama. Berkenaan dengan solat solat sunat. Okey, kita bincang berkenaan dengan solat sunat dalam perjalanan. Yang berikutnya adalah hadis ini menjadi dalil juga atas keharusan melakukan solat sunat di atas kendaraan. Kalau tadi solat sunat dalam perjalanan, ada khilaf sedikit kan. Yang sekarang berbincang berkenaan dengan solat sunat di atas kendaraan. Hukumnya boleh ke tak boleh? Dalil hadis ini menunjukkan, hadis ini menjadi dalil, bolehlah baginda Nabi buat macam tu, betul tak? Dan berkenaan perkara ini, kata Imam Nawawi, ijma' ulama mengatakan boleh. Jadi semua ulama sepakat bahawa boleh melakukan solat sunat di atas kendaraan. Jadi dan kemudian ada perbezaan ulama berkenaan dengan bolehnya kita melakukan solat sunat di atas kendaraan ni hanya berkaitan dengan safar tawil saja ataukah safar qasir juga. Safar yang jauh yang cukup jarak qasar ataupun tidak, safar pendek pun dibenarkan di atas kendaraan. Para ulama di sini terbagi menjadi dua, antara yang mengatakan wajib safar tawil saja. Jadi kalau solat dalam safar tawil, bolehlah kita solat di atas sunat di atas kendaraan, dan ini mazhab Imam Malik. Tapi mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan Imam Syafi'i membenarkan kita solat sunat di atas kendaraan walaupun safar qasir, walaupun safar dekat saja. Walaupun dekat kendaraan tak apa. Itu karena menurut mazhab Syafi'i solat sunat tak macam solat fardu. Dalam solat sunat kita boleh duduk pun, betul tak? Walaupun kita mampu berdiri. Dalam sunat kita boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Justru solat sunat di atas kendaraan tak ada isu macam orang solat duduk lah. Jadi orang solat duduk dibenarkan dia untuk melakukan solat sunat di atas kendaraan walaupun safarnya safar dekat saja, tidaklah safar tawil. Ya, perkara ketiga yang kita keluarkan daripada hadis ini adalah keharusan untuk meninggalkan kiblat untuk orang yang solat di atas kendaraan, betul tak? Sebab hadis ini mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwu' ala zahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Jadi kemana saja kendaraan itu menghadap, Nabi solat. Jadi tak ada isu berkenaan dengan kiblat ni. Dan dalil hadis ini menjadi dalil bahawa boleh orang solat sunat di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Bagaimanapun dalam perkara ini mazhab Syafi'i mengatakan mesti permulaan menghadap kiblat. Jadi kita hadap kiblat dulu ketika takbiratul ihram, lepas tu nak beralih tak apa. Sebab awalnya sudah menghadap kiblat. Yang berikutnya sudah tak perlu lagi menghadap kiblat. Okey. Yang berikutnya lagi yang kita boleh keluarkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan apa? Boleh kita melakukan salat sunat di kendaraan kan? Dengan melakukan isyarat, nanti kita akan sebutkan hadis itu. Dan perkara ini pun berlaku untuk orang yang berjalan kaki. Jadi orang boleh, kalau seorang musafir ni berjalan kaki, tak naik kendaraan, jalanlah Ustaz Muhaimin dari KL dia ke Langkawi jalan kaki, misalkan dia ada Karoma. Jadi selama melakukan jalan kaki itu, dia boleh melakukan salat sunat sambil berjalan kaki. Sebagaimana kita boleh melakukan salat sunat di atas kendaraan. Tak? Boleh juga berjalan salat sunat sambil berjalan kaki, maknanya dia sambil melangkah walaupun tidak menghadap kiblat. Tapi ada perbincangan bagaimana dia nak rukuk dan sujud, adakah wajib di atas tanah ataupun boleh dibenarkan secara isyarat juga. Nah, menurut mazhab Syafi'i dalam perkara ini, kata Imam Nawawi yang paling sahih adalah dia mesti rukuk dan sujud di atas tanah. Dia mesti rukuk dan sujud di atas tanah. Tapi dia boleh bertasyahud dalam keadaan berjalan.
Jadi tasyahud dia boleh jalan, rukuk sujud aja di atas sana, nanti bangun lagi, jalan lagi, baca lagi tasyahud dan lain sebagainya. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad dan Ishaq macam itu juga membenarkan orang jalan kaki melakukan solat tatawu. Akan tapi mazhab Abu Hanifah dan Malik tak benarkan. Tak benarkan berjalan kaki sambil melakukan solat sunat. Ini menarik juga Ustaz Nizam ya. Kalau kita apply, kita hiking boleh tak macam tu? Kita naik ke apa, ke gunung, kemudian ya salah kita jogging, kita sambil sholat sunat duha, betul tak? Lalu kemudian kita apa namanya kalau ruku dan sujud kita buatlah, tapi kalau perkara yang lain kita sambil berlari dan lain sebagainya. Itu boleh dieksplor lah Ustaz Nizam, macam mana teknikal dia. Sebab kita jarang nak buat macam ni. Okey, itu berkenaan dengan salat sunat. Dan selanjutnya hadis ini mengatakan faiza arada an yusalliyal maktubah nazala fastaqbalal qiblah. Apabila Nabi ingin melakukan salat fardu, baginda turun daripada kendaraan lalu menghadap kiblat. Jadi secara zahir hadis ini menunjukkan salat fardu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Sebab Nabi tak buat. Ya, sekiranya boleh Nabi akan buat perkara itu kan. Jadi Nabi turun menunjukkan solat fardu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Sebaliknya solat fardu mesti berada di atas tanah yang mustaqir, tempat yang tidak bergerak, yang stable, dan mesti menghadap kiblat. Mesti menghadap kiblat. Dan ini adalah pandangan aksarul ulama. Pandangan aksarul ulama. Syekh Dr. Nuruddin Itar dalam I'lamul Anam mengatakan zahaba aksarul ulama ila adamil jawaz. Jadi berkenaan amma salatul faridah lil musafir lil raqib, zahaba aksarul ulama ila adamil jawaz. Kebanyakan ulama tak benarkan perkara itu. Sebab hadis-hadis yang berbincang tentang solat di atas kendaraan unta ni hanya berkaitan dengan solat sunat saja. Dan hadis ini jelas membezakan antara solat sunat dengan solat fardu. Justru para ulama berpandangan solat fardu tak boleh. Solat fardu mesti turun, mesti di tempat yang stable, mesti menghadap kiblat, mesti melakukan mesti berdiri wajib bagi yang mampu, kemudian melakukan dan tidak boleh digantikan dengan isyarat. Sebab kalau di atas kendaraan kita rukuk pun, sujud pun dilakukan dengan isyarat. Nah ini berkenaan dengan solat fardu di atas unta, kendaraan haiwan, kendaraan seperti unta dan kuda. Bagaimana hukum solat fardu di atas kendaraan macam kapal laut, safinah, kapal laut. Nah, 4 mazhab mengatakan boleh melakukan solat fardu di atas kapal laut, safinah. Sebab zaman itu mereka hanya ada kapal laut sebagai kendaraan yang cukup popular digunakan kan, belum ada perbincangan berkenaan dengan kapal terbang. So, mazhab yang 4 sepakat mengharuskan membolehkan orang melakukan salat fardu di atas safinah. Akan tapi mereka mengatakan wajib menghadap kiblat dan apabila kapal tu beralih daripada kiblat, mereka wajib juga mengalihkan pandangan ke arah kiblat. Jadi ketika berjalan misalkan semula menghadap kiblat lalu dia berbelok ke tempat yang lain yang beralih daripada kiblat, kita wajib tetap menghadap kiblat juga. Alasannya adalah litayassuri al-istiqbal alaih. Sebab kita boleh buat. Jadi apa susahnya kita hadapkan wajah kita ke arah kiblat dan lain sebagainya. Ini adalah pandangan kebanyakan kutub mazhab sebagaimana anda tengok dalam yang dibawakan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami. Jadi beliau bawakan kitab 4 mazhab dalam perkara ini dan mereka sepakat dalam perkara tersebut. Boleh solat di atas safinah, akan tetapi mesti wajib menghadap kiblat. Dan kalau beralih arah, kita mesti tetap berpegang menghadap kiblat juga. Dan perkara yang lain adalah solat di atas safinah juga wajib berdiri. Kalau kita mampu.
Jadi kalau kita mampu berdiri, maka kita kena wajib berdiri. Jadi tak ada keringanan untuk meninggalkan berdiri sebagaimana solat di atas daratan. Ini adalah pandangan jumhur ulama dari kalangan 4 mazhab, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad daripada mazhab Hanafi. Ada pandangan daripada Imam Abu Hanifah mengatakan boleh duduk di atas safinah, jadi duduk di atas kapal laut ni, solat dalam keadaan duduk dalam kapal laut dan cukup walaupun dia mampu berdiri dan boleh berisyarat menggantikan rukuk dan sujud dengan isyarat. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap wajib kalau berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Dan ini adalah perbincangan fuqaha pada zaman itu yang memandang berdiri dalam safinah boleh dilakukan dan tidak menjadi satu halangan. Mungkin safinah di zaman mereka tidak cukup luas, betul tak? Ada tempat untuk solat tersendiri, tempat khas dan lain sebagainya. Nah, bagaimanapun apabila ada perbincangan dalam fiqh mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau seorang solat di atas kapal laut dan dia pening, kalau berdiri maka dia boleh melakukannya sambil duduk. Itu pun pertimbangan yang berlaku pada zaman tersebut. Tapi tetap asalnya adalah wajib berdiri, wajib menghadap kiblat bagi yang mampu. Nah, hukum melakukan solat di atas kapal terbang bagi ana adalah selari dengan hukum melakukan solat di atas kapal laut safinah. Dia tidak boleh dikiaskan dengan hukum melakukan solat di atas kendaraan unta dan kuda macam tadi. Betul tak? Unta dan kuda ialah itu berkaitan hanya dengan berkaitan dengan solat sunat saja, fardu tak boleh. Akan tapi hukum solat di atas kapal terbang adalah seperti hukum solat di atas kapal laut. Kita boleh ringkaskan bahawa orang yang berada dalam perjalanan kapal terbang yang cukup panjang, ya, kita bukan kapal terbang cuma 1-2 jam aja, kita boleh cari tempat untuk solat di airport dan lain sebagainya. Kita bincang kenal dengan perjalanan panjang yang melebihi 7 jam misalkan atau 10 jam dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara dia solat adalah macam dia solat di atas safinah. Kalau dia mampu untuk berdiri, maka dia wajib berdiri. Sebab ada setengah kapal terbang yang besar, ya, anda pernah naik satu tempat yang mereka khaskan tempat untuk solat. Tidak. Ada satu kapal terbang yang mereka khaskan tempat untuk solat. Jadi kalau kita mampu untuk solat berdiri, maka solatlah berdiri. Atau kapal terbang yang biasa, akan tapi kita ada business class misalkan, yang luas macam tu. Biasa Ustaz Muhaimin naik business class kan. Jadi dia boleh bahkan ada orang tempat tidur pula kan depan macam tu. Anda pernah tengok di kapal terbang Singapore Airlines ada tempat yang macam tu. Maka kalau kita mampu berdiri maka kita wajib berdiri. Lalu kita solat dalam keadaan berdiri dan kalau kita mampu tengok kiblat ke arah mana kita wajib follow kiblat. Akan tapi kalau dalam keadaan yang tidak mampu, misalkan flight yang tidak menyediakan info berkenaan dengan kiblat, kemudian kita pun tak tahu nak cari kiblat macam mana, dan flight yang tak memungkinkan kita berdiri, maka difatwakan oleh ulama macam Syekh Atiyah Saqr dalam Darul Ifta Al-Misriyah dan ramai ulama lain mengatakan boleh kita duduk solat sambil duduk dan sambil melakukan isyarat. Itu secara umum perbincangan berkenaan dengan hadisnya. Hadis yang berikutnya 231, qala haddatsana Muhammad bin Ismail ibn Salim. Muhammad bin Ismail bin Salim adalah Abu Ja'far As-Sa'igh Al-Baghdadi Nazil Makkah. Imam Ibn Abi Hatim mengatakan saduq. Ibn Hibban juga menyebutnya dalam kitab As-Siqah. Beliau mengatakan haddatsana Hajjaj. Hajjaj ini adalah Hajjaj Ibn Muhammad Al-Masisi Al-A'war. Abu Muhammad, dia imam siqah, terutamanya apabila meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj. Dan sekarang dia meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, betul tak? Dan Ibnu Jurayj, Imam Ahmad pernah memuji Hajjaj bin Muhammad ni dan mengatakan
ma kana al-bathah wa ashadda ta'ahudihi lil huruf. Kata Imam Ahmad, beliau sangat menjaga literal hadis. Dia tak meriwayatkan bil makna. Dia jaga lafaz hadis betul-betul. Ya, ini adalah pujian Imam Ahmad. Dan Imam Mu'alla Ar-Razi berkata, ra'aitu ashab Ibn Jurayj ma ra'aitu fihim asbat min Hajjaj. Saya jumpa ramai murid-murid Ibn Jurayj, tak ada yang lebih kuat daripada Hajjaj Ibn Muhammad ni. Maknanya dia min awsakin nas kalau meriwayatkan hadis daripada Ibn Jurayj, sebagaimana dalam hadis ni. Dan ada ucapan lagi Ibrahim bin Abdullah As-Sulami, beliau mengatakan Hajjaj na'iman awsaku min Abdul Razak yaqzan. Jadi Abdul Razak adalah murid Ibnu Jurayj, banyak meriwayatkan hadis daripada Ibnu Jurayj. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Musannaf Abdul Razak yang ada pada hari ini, kita akan nampak banyak riwayat Abdul Razak daripada Ibnu Jurayj. Nah, berbanding dengan Abdul Razak ni, kata Ibrahim bin Abdullah Sulami, Hajjaj na'iman awsaku min Abdul Razak yaqzan. Hajjaj tidur sekalipun, dia lebih siqah daripada Abdul Razak sedar. Jadi antara yaqazah dengan tidur ni, yaqazah dengan dengan naum. Yaqazah dengan naum, mana lebih siqah? Hajjaj tidur pun dia lebih siqah daripada Abdul Razak sedar. Ini menunjukkan hifaz dia yang sangat tinggi dalam apabila meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, menunjukkan kualiti dia yang sangat tinggi. Dan sekarang dia meriwayatkan hadis daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj, tuan-tuan, adalah Abdul Malik Ibnu Jurayj, imam ahli Makkah pada zaman tabi'in, dan banyak mengambil hadis daripada Amr bin Dinar, Atha bin Yasar, Atha bin Abi Rabah, dan lain sebagainya. Dan dia terkenal mudallis. Akan tapi dalam hadis ni tak ada isu sebab dia menyebutkan sama dia, akhbarani Abu Zubair. Dia mengatakan akhbarani, jelaslah tak ada isu sebab tak ada peluang tadlis dalam sanad ni sebab dia menyatakan dengan jelas akhbarani. Akhbarani Abu Zubair annahu sami'a. Abu Zubair pun ada sedikit tuduhan mengatakan dia tadlis. Akan tapi tadlis Abu Zubair ringan, dan pada dalam hadis pun tak ada isu sebab beliau mengatakan sami'a Jabir ibn Abdullah. Jadi sama juga jelas dalam hadisnya. Sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa ala rahilatihin naw. Tadi kan atau merendahkan sujudnya dalam rakaat. Jadi baginda mengisyarat. Jadi solat di atas kendaraan dengan isyarat. Kalau ruku isyarat tunduk, ya kan? Dan sujud juga isyarat dengan tunduk, tapi sujud lebih rendah isyaratnya daripada ruku. Jadi ruku dan sujud dilakukan secara isyarat, akan tapi sujud lebih rendah daripada ruku. Dan ini kita dah bincangkan bahawa orang yang solat di atas kendaraan boleh melakukan ruku dan sujud secara isyarat. Begitu juga orang yang berjalan, solat sunat sambil berjalan, ruku dan sujud secara isyarat. Akan tapi ketika berjalan yang sahih adalah dia kena ruku dan sujud di atas tanah, tapi tahiyat dan lain-lain dia boleh lakukan secara isyarat. Okey, habis perbincangan kita berkenaan dengan bab musafir, kita beralih kepada maja'a fi salatil qa'id. Salat sambil duduk. Apa kaitannya? Sangat dekat kaitannya antara perbincangan safar tadi dengan qa'id, iaitu sama-sama ada uzur kan. Tadi kita pun sudah bincang, karena uzur safar kita boleh duduk di atas solat di atas kendaraan. Nah, sekarang karena uzur sakit kita pun boleh duduk solat sambil duduk dan melakukan isyarat. Solat sambil duduk itu yang berkaitan dengan uzur-uzur yang dialami oleh seorang ketika solat.
Imam Ibn Jarud berkata, "Ma ja'a fi salatil qa'id." Qala haddatsana Ibnu al-Muqri, qala haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala. Sekejap ya. Qala haddatsana Ibnu al-Muqri qala haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an faras fajuhisha shiqquhu al-ayman. Fadakhalna alaihi na'uduhu fahadaratis salatu fasalla qa'idan fasallaina qu'udan falamma qada salatahu qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Ini hadis yang pertama berkenaan dengan salat sambil duduk. Ibnul Muqri kita dah lalu berkali-kali. Beliau adalah ulama besar di muhaddis dan ahli qiraat yang ada di Mekah, dan beliau antara murid rapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Dan di sini beliau meriwayatkan daripada Sufyan yaitu Ibnu Uyainah, Aniz Zuhri ma'ruf an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sanad yang sangat tinggi, sangat ali ya. Cuma ada 4 orang saja antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farash. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik kuda, lalu kemudian baginda terjatuh daripada kuda. Fajuhisha shiqquhul ayman, sehingga luka. Juhish ini adalah luka yang mengoyak kulit ya, mengoyak kulit, itu nama jahash. Luka bagian tubuh baginda sebelah kanan. Tidak dijelaskan bagian yang mana. Dalam riwayat yang lain dikatakan betis baginda Nabi sebelah kanan. Yang koyak nih. Dan menurut Imam Ibn Hibban, peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah tahun 5 Hijrah. Jadi pada bulan Zulhijjah 5 Hijrah baginda pernah naik kuda kemudian terjatuh dan luka. Jadi kita perlu tahu berkenaan dengan bila berlakunya perkara ini sebab berkaitan dengan perkara nasikh dan mansukh nanti. Okey. Nah, fadakhalna alaihi na'uduhu, kata Sina Anas bin Malik, kami kemudian datang ke rumah Nabi, kemudian menziarahi Nabi yang tengah sakit. Fa hadaratis salat fa shalla qa'idan. Datang waktu salat, baginda pun salat sambil duduk. Betul lah. Tak ada masalah lah sebab baginda Nabi sakit pada hari itu, tidak mampu untuk berdiri. Jadi Nabi salat sambil duduk. Fa sallaina qu'udan, yang ini peliknya. Kami yang sehat-sehat pun duduk salat sambil duduk. Jadi Nabi yang sakit duduk okeylah, tapi kami yang sehat pun juga salat sambil duduk mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadaratis salah. Falamma qada salatahu, selepas salat selesai baginda bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan imam untuk kita ikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam telah bertakbir maka segeralah bertakbir. Apabila imam ruku, fa idza raka'a farka'u, jika imam ruku maka rukuklah. Fa idza rafa'a farfa'u, kalau bangkit untuk i'tidal maka i'tidallah. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Ini menjadi poin kita. Kalau imam salat sambil duduk, maka kamu semua makmum salatlah sambil duduk semuanya. Nah, apa yang menjadi perbincangan dalam hadis ini? Pertama, keharusan untuk salat duduk bagi orang yang uzur. Ini tak ada khilaf, dibenarkan. Para ulama sepakat bahawa solat dalam keadaan berdiri adalah wajib, betul tak? Dalam fardu kita bincang ni, solat dalam keadaan berdiri adalah wajib dalam solat fardu, akan tapi dibenarkan seseorang pada solat dalam keadaan duduk jika ada uzur. Dan berkenaan dengan kewajiban solat untuk berdiri, kata Imam Nawawi ini ijma'.
wajib solat berdiri bagi yang mampu adalah ijma'. Dan bahkan ada ucapan daripada ulama mazhab Syafi'i, ashabus Syafi'iyah, yang mengatakan lau qala muslimun ana astahillul qu'ud fil faridah bila uzur au qala al qiyamu fil faridah laysa bi fard kafar illa ayyakuna qariba ahdin bil Islam. Ini tegas sekali mazhab Syafi'i dalam perkara ini. Beliau mengatakan, para ulama Syafi'iyah mengatakan, siapa yang mengatakan boleh solat sambil duduk tanpa uzur, kufur. Sebab ni ijma' maklum minad din bil darurah. Ini perkara yang semua orang pun dah tahu dah. Jadi kalau ada orang yang membawa pandangan yang pelik, yang berbeza daripada perkara ini dengan sengaja, maka boleh dihukumkan kufur dalam perkara. Melainkan illa an yakuna qariba ahdin bil Islam. Melainkan kalau dia baru masuk Islam, dia masih jahil lagi berkenaan dengan hukum hakam Islam, dia tak tahu perkara ini, kita maaflah. Tapi kalau dia dah lama jadi orang Islam, tak tahu juga solat fardu wajib berdiri, ini teruklah. Dan kalau dia menghalalkan perkara ini, maknanya dia telah degil dan boleh dihukumkan kufur. Nah, berkenaan dengan tadi, solat baginda Nabi duduk, tak ada isu. Tapi solat makmum yang sehat, adakah mesti berdiri juga ataupun duduk? Hadis ini menunjukkan makmum kena follow imam. Imam solat duduk. Tapi menurut pandangan yang diambil mereka adalah Imam Ahmad dan Ishaq, kata Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi menyebutkan bahawa Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan berpandangan macam hadis ni, iaitu kalau imam solat duduk, maka makmum pun solat duduk walaupun makmum mampu berdiri. Akan tetapi jumhur ulama, pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Sufyan As-Sawri, Ibn Mubarak dan Syafi'i berpandangan hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh. Bahkan Imam Bukhari sendiri apabila meriwayatkan hadis ini dalam sahih, beliau membawakan pandangan Imam Al-Humaidi. Dan kita sama-sama tahu Humaidi adalah murid Imam Syafi'i. Humaidi berkata, "Idza shalla jalisan fasallu julusan huwa fi maradhihil qadim." Beliau mengatakan ini berlaku pada perkara dulu. Nabi ketika tadi Imam Ibn Hibban mengatakan apa? Pada tahun 5 Hijrah. Ini berlaku dulu, qadim. Summa shalla ba'da dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wan nasu khalfahu qiyaman lam ya'murhu bil qu'ud. Kata Imam Humaidi, selepas tu baginda pernah solat dalam keadaan duduk dan para sahabat solat dalam keadaan berdiri. Dan Nabi tak suruh mereka untuk duduk. Dan ini berlaku pada antara tahun-tahun terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Justru kata Al-Humaidi, wa inna ma yu'khadhu bil akhiri fal akhiri min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ambil perkara yang last, yang terakhir daripada perbuatan baginda Nabi. Ini adalah kaedah penting daripada fuqaha dan muhaddisin, bahawa apabila berlaku pertentangan dua hadis dan diketahui mana yang awal dan mana yang akhir, maka kita wajib ambil yang akhir. Dan oleh karena berlaku dua peristiwa yang nampak saling bertentangan, satu baginda solat duduk, makmum berdiri duduk, dan juga baginda solat duduk lalu kemudian makmum berdiri, maka mana yang terakhir kita kena ambil sebagai hukum kita. Yang pertama dimansukh. Dan ini pandangan jumhur ulama, kata Imam Tirmizi, dan beliau bahkan walaupun tidak secara jelas seolah-olah menyokong pandangan ini, sebab membawakan hadis yang disebutkan Humaidi tadi, yaitu baginda melakukannya pada akhir hayat baginda Nabi adalah solat duduk tapi makmum dalam keadaan berdiri. Nah, apalagi perkara lain yang kita boleh keluarkan daripada hadis ini? Kata Imam Ibn Hajar, menarik ucapan Ibn Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa fil hadis minal fawaid
masyru'iyatu rukubil khail wat tadarrubi ala akhlaqiha. Hadis ini menjadi dalil disunatkan belajar naik kuda. Ustaz Nizam, belajarlah naik kuda. Betul tak? Sebagaimana baginda naik, Nabi SAW naik kuda, maka kita pun digalakkan untuk belajar macam itu juga. Bagi Anda, perintah ini berkaitan dengan konteks pada zaman dahulu, betul tak? Pada zaman dahulu, kuda adalah kendaraan. Justru mukmin, seorang muslim wajiblah untuk gunakan teknologi itu untuk kemudahan diri, betul tak? Nah, pada zaman sekarang kuda tidak lagi menjadi kendaraan, bahkan dia menjadi barang eksotik, betul tak? Dan kendaraan berubah kepada kereta dan motorcycle dan lain sebagainya. Maka perintah untuk belajar naik kuda bagi Anda adalah perintah, kita ambil secara umum, yaitu perintah untuk menggunakan kendaraan yang digunakan pada hari ini. Jadi kalau boleh kita ajak anak kita sejak dia sampai balik, sudah masuk balik saja, kita dah usahakan untuk dapat lesen, agar dia boleh naik kereta, dia boleh naik sepeda motor, sebab untuk kemudahan dirinya dan juga kemudahan orang lain. Sebab inilah kendaraan pada zaman ini. Kalau kita nak bincang lebih luas lagi, kita boleh katakan bahawa perintah untuk naik kuda sebenarnya adalah perintah untuk mendidik anak kita atau generasi akan datang perkara-perkara yang menjadi asasiat, menjadi skill yang paling penting, ya kan, yang berlaku pada zaman tu. Pada zaman tu, sebab pada zaman Arab, orang Arab pada zaman tu mereka selalu mengatakan apa? Manusia al-kamil, manusia yang sempurna adalah siapa yang boleh naik kuda, siapa yang boleh berenang, siapa yang boleh menulis. Kalau tuan-tuan tengok sejarah jahiliyah pada zaman tu, siapa yang menguasai 3 perkara ini disebut al-kamil, orang yang perfect. Zaman sekarang, alhamdulillah kita menulis, tak ada isu semua, betul tak? Literasi sudah sempurna. Lalu kemudian naik kendaraan, kita kena berikan keutamaan. Justru ini mesti menjadi bagian daripada pendidikan Islam kita, which is siapa yang punya madrasah macam Ustaz Ustaz Mahaimin punya pondok di Langkawi sana, Ustaz Mahaimin masuk dalam kurikulum adalah kemahiran asas yang mesti diwajib dimiliki oleh seorang pelajar dan wajib dia kuasai sebelum dia lulus. Apa dia? Mesti boleh bawa kereta, mesti boleh menulis, confirm lah kan, boleh bawa kereta. Apalagi perkara asas yang diperlukan, English dan Arabic. Orang zaman sekarang bilingual tu wajib. Satu bahasa aja tak cukup, betul tak Ustaz Nizam? That's why dia belajar bahasa Germany. sebab bahasa pada zaman sekarang tak cukup, bilingual wajib. So ini adalah perkara asas. Sebagaimana zaman dahulu kita tekankan perkara asas, yaitu naik kuda, yaitu berenang, memanah, betul tak? Itu perkara asas. Zaman sekarang bagi anak itu bukan perkara asas. Orang tak boleh memanah pun okey, masih boleh hidup. Tapi orang tak boleh bawa sepeda motor, tak bawa kereta, teruk dia hidup. Betul tak? Tak boleh bahasa Inggeris, teruk dia cari kerja nanti dan lain-lain. Ya, justru bagaimana kita memahami kurikulum pendidikan Islam bagi anak mesti berkembang mengikut konteks yang bersesuaian dengannya. Itu pandangan aja, pandangan anak aja Ustaz Nizam. Mungkin tak sesuai tak apa, kita boleh bincang dalam perkara ini. Kata Imam Ibn Hajar lagi, hadis ini juga mengajarkan kepada kita kalaulah kita tengah naik kuda kemudian terjatuh, digalakkan kita untuk membayangkan baginda Nabi SAW, itu kan sebagaimana baginda jatuh, kita pun jatuh, alhamdulillah, baginda kita adalah uswah dengan baginda Nabi SAW. Bukannya kita disuruh jatuh, tak, akan tapi kalau kita terjatuh adalah uswahnya baginda Nabi SAW. Berikutnya lagi kata Imam Ibn Hajar, wa fihi annahu yajuzu alaihi salatu wassalam ma yajuzu alal bashar minal asqam wa nahwiha min ghairi naqs fi miqdarihi bidzalik
bal yazdadu qadruhu rif'atan wa mansibuhu jalalatan. Hadis ini juga menunjukkan baginda manusia biasa. Itu boleh sakit, boleh terluka, dan perkara itu tidak menurunkan darjat baginda Nabi, bahkan menambah kadar dan darjat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting juga menurut Anda, poin ini diangkat pada hari ini, terutamanya apabila ramai setengah orang yang sekarang nih buat video dan buat di YouTube yang seolah-olah membayangkan baginda Nabi bukan manusia, betul tak? Macam benda lain yang menurut Anda sudah mengarut lah perbincangan-perbincangan macam tu, betul tak? Dan ini yang perlu dikembalikan kepada masyarakat kita pada hari ini, konsep sebenar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya juzulahu ma yajuzu li ghairihi minal insan, boleh sakit, boleh terkena penyakit, boleh luka dan lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa baginda betul-betul manusia. Ya, yang membezakan baginda adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan maksum, betul tak? Sedangkan perkara fisikal, baginda adalah seperti manusia yang lain. Ya, dan tentulah manusia yang lain dengan makna manusia yang paling tinggi derajatnya daripada manusia yang lain. Ada kelebihan-kelebihan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap dalam hudud kemanusiaan. Dan ini yang coba kalau kita baca kitab-kitab tasawuf macam, baginda bukan hanya manusia lagi, cahaya lah, kemudian spiritual beings dan lain sebagainya. Bagi anak itu adalah satu kontemplasi seseorang yang tidak boleh diambil secara literal saja. Justru kita perlu kembalikan konsep ini kepada umat Islam pada zaman sekarang. Okey, Anda rasa masa sudah habis, takut terlalu panjang tuan-tuan dan puan sekalian, para asatizah yang ingin melakukan aktiviti hujung minggu. Cukup pada hari ini satu hadis daripada bab Maja'a fi Salatil Qa'id menjadi perbincangan kita. Bagi siapa yang ingin nak tambah atau nak ajukan soalan, dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Ada apa-apa, Asatizah? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Amin. Ada satu soalan. Kalau soalan sangat, cuma nak tanya pandangan Ustaz berkenaan dengan orang Malaysia punya style kan. Dia boleh berjalan. Maksudnya kalau dia pergi masjid tu dia boleh drive kereta, dia boleh berjalan masuk masjid. Kemudian bila nak solat dia ambil kerusi, dia duduk. Jadi macam mana? Sepatutnya dia kena berdiri lah kan, sebab itu rukun kan. Betul. Tadi kita katakan bahwa berdiri fil faridah wajib alal qadir kan. Wajib untuk orang mampu berdiri, maka dia wajib berdiri. Justru kita kembalikanlah kepada asesmen masing-masing. Kalau dia rasa macam berdiri mampu, maka tak ada peluang tak ada keringanan untuk duduk. Jadi tak ada kelihatan. Kalau dia mampu misalkan berjalan, awak tadi berjalan macam okey je. Apa isunya solat sambil berdiri ni? Kalau dia kata, kalau saya jalan memang okey, tapi kalau saya berdiri tak okey. Itu mungkin saya tak tahu. Kita bukan doktor, jadi anda pun tak tahu apa beza berdiri dengan berjalan. Tapi kalau macam tu, misalkan betul-betul lah macam tu, dia tak mampu untuk berdiri, maka dibenarkan untuk duduk. Betul tak? Akan tapi kalau dia mampu untuk berdiri, maka hukumnya wajib untuk berdiri. Dan ini ijma' seluruh ulama, bahkan maklum minad-din bidarurah tadi kata Imam Nawawi, maksudnya mazhab Syafi'i, justru tak dibenarkan bagi yang mampu solat dalam keadaan duduk. Tapi tetaplah anda pun tak tahu apa isu dia orang tu. Mungkinlah Ustaz Muhaimin dia ada isu tak mampu berdiri, anda tak tahu, tak kembalikan kepada assessment masing-masing. Tapi hukum asalnya adalah macam tu. Assalamualaikum, Doktor. Ya, salam. Semalam lah ada terjumpa Doktor tengah-tengah pas untuk yang hadis yang kita bincang hari ini berkenaan asar Abdullah bin Umar yang Abdullah bin Umar bila solat sunat
dia akan solat atas kenderaan lah, mana solat atas rahilati. Kemudian apabila maktubah dia akan turun. Cuma ada tambahan berkenaan dengan witir. Bila witir pun bin Umar pun akan turun. So apa pandangan doktor berkenaan dengan asar ni lah? Iya, mungkin itulah pandangan. Tadi kita bincang itulah pandangan Sayyidina Abdullah bin Umar. Secara kaedahnya pandangan sahabat ada beberapa keadaan sama ada kita wajib ambil atau tak. Yang pertama, pandangan sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat yang lain itu adalah satu hujah. Ini pandangan jumhur ulama, ini juga pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Risalah Qadimah, dan juga Anda jumpa dalam ucapan Imam Syafi'i dalam Kitabul Beliau mengatakan pandangan sahabat Nabi mesti dijadikan sebagai dalil, maksudnya jadi hujah dalam perbincangan agama. Tapi syaratnya adalah tidak bertentangan dengan sahabat Nabi yang lain, tidak berlaku khilaf. Jadi kalau Ibnu Umar buat macam ni, lalu tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ada sahabat lain yang berpandangan berbeza, maka itu hujah yang kita ambil, dalil dalam hukum. Dan ini berbeza dengan setengah kitab-kitab belakangan ni yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i tidak berhujah dengan qaul sahabi. Itulah pandangan menurut anda tak betul. Antara yang mengatakan perkara itu macam Syekh Khudari Bek, kemudian Syekh Sais dalam tarikh Tashri' Islami, seolah-olah mengatakan Imam Syafi'i tidak ambil qaul sahabi dalam mazhab. Dan itu pandangan menurut anda tidak selari dengan ketetapan Imam Syafi'i sendiri dalam Kitabul Nah justru secara asalnya pandangan dan qaul sahabi adalah hujjah, tapi dengan syarat macam tadi. Syaratnya adalah tidak bertentangan dengan sahabat yang lain. Nah, kalau Sayyidina Abdullah bin Umar berpandangan macam tu, dia adalah kemungkinan pandangan pribadi beliau, sebab kita boleh melihat bahwa ramai sahabat yang lain juga berpandangan berbeza. Itu secara umum lah pandangan anda, Ustaz Nizam. Saya Ustaz, boleh? Ya, sila Syekh Selamat. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, terkait dengan pesawat tadi, fatwanya ya itu bagaimana mazhab Syafi'i ketika memang dia di pesawat yang tidak tak dengar lah Ustaz Selamat. Ya, maaf. Ya, sholat di atas pesawat yang memang tidak mungkin untuk hadap kiblat dan berdiri. Ini kan ada fatwa Syekh Atiyah bolehkan ya. Apakah itu juga jadi yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, atau harus salat ihtiramul waqt lalu kemudian nanti ketika nyampe di tempat ya harus i'adah? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya kemarin Syekh terkait hadis sahih terkait yang mengatakan orang tua Nabi itu di neraka, Muslim, dan pendapat Imam Nawawi terkait itu yang seolah-olah mendukung itu. Bagaimana? Okey, yang pertama berkenaan dengan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i berkenaan solat di atas kapal terbang. Kalau kita baca kitab-kitab mazhab Syafi'i, kalau kita nak strict mazhab Syafi'i, kita baca kitab-kitab Syafi'i, ya, maka kita akan nampak bahawa mazhab Syafi'i tidak membenarkan solat di atas kapal terbang ni. Pertama, mazhab Syafi'i mewajibkan kita solat di tempat yang stable. Kemudian tadi wajib menghadap kiblat dan wajib berdiri bagi yang mampu kan. Dan kalau kita tengok justru dalam mazhab Syafi'i untuk solat di atas kapal terbang adalah setakat untuk menghormati waktu saja. Dan ini di antara hormatil waqt Anda jumpa dalam kitab apa ya? Kalau tak salah dalam Majmu' pun ada Imam Nawawi sebut hormatil waqt ni. Jadi kita setakat solat sekedar untuk menghormati waktu. Selepas tu nanti kita kena ulang lagi solat ni apabila kita sudah berada dalam kondisi yang normal.
Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i setahu Anda macam tu. Apa yang kita bincangkan tadi adalah pandangan fatwa Syekh Atiyah Sakhr, dan dia tidak mewakili mazhab Syafi'i. Dia hanya memberikan fatwa sebagai represent daripada Darul Ifta Al-Misriyah pada zaman dia. Jadi beliau ditanya soalan dan jawab mengikut fatwa yang memudahkan umat Islam dalam perjalanan. Dan fatwa yang serupa juga disebutkan oleh Syekh Ibn Baz. Ibn Baz juga mengatakan macam tu juga. Dan dulu Anda pernah mengaji di Syria juga, Anda tanya kepada ke Syekh Usamah Rifai. Dan Syekh Usamah Rifai setiap lepas solat Jumat kan suka buka soalan-soalan berkenaan dengan perkara ini kan. Saya selamat sama-sama Anda di Syria dulu, ya, antara the brightest student di Syria. Dan beliau dan Syekh Usamah Rifai, Anda pernah waktu itu balik dari Jakarta, dan permasalahan yang Anda alami adalah berkenaan dengan salat tuh. Antaranya puasa ketika kapal di atas kapal terbang, perbezaan masa sebab kita take off. Waktu itu Anda take off udah hampir maghrib. Tapi karena perjalanan ke arah barat tuh waktu kita mengejar matahari kan. Jadi akhirnya salat buka puasa kita agak lambat. Yang semula 30 menit lagi kemudian Anda berbuka puasa, ternyata sampai 2 jam tunggu baru buka puasa. Nah, itu yang Anda tanyakan kepada Syekh Usamah. Syekh Usamah kemudian jawab, beliau katakan salat di atas kapal terbang saya fatwakan boleh mengikut mazhab Hanbali, dia kata. Salat di atas kapal terbang boleh mengikut mazhab Hanbali dan tak perlu diulang semula. Maknanya beliau tidak mewakili mazhab Syafi'i, tapi beliau memfatwakan mengikut ijtihad dan ikhtiar dia, ya kan, untuk memudahkan pandangan memudahkan umat Islam lah. Tapi kalau tanya mazhab kalau fatwa Syekh Umar, Anda tak boleh fatwa, takut. Di sini ada orang jabatan mufti wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Ustaz Nizam. Kita tanya Ustaz Nizam nanti. Nanti kena ban, tarik semua taulih Anda Ustaz Nizam nih. Oke, itu jadi kalau kita tanya mazhab Syafi'i, bagi Anda mazhab Syafi'i tak akan benarkan salat di atas kapal terbang. Jadi beliau mazhab Syafi'i hanya benarkan salat hurmatul waqt kemudian ulang semula. Kenaan soalan yang kedua, Ustaz Selamat tadi tanyakan Ibu Bapa Nabi. Untuk makluman, ini Anda janjikan memang pada hari ini, tapi Anda bagilah share satu slide yang Anda pernah buat ketika mengajar dulu di kelas master. Ada masalah pula komputer Anda nih. Kelihatan enggak? Nampak? Nampak tu. Belum nampak lagi? Dia punya putih je. Nampak tak ni? Tunggu sekejap. belum. Nampak tak? Nampak. Okay. Ini adalah slide yang Anda pernah guna waktu mengajar master. Mungkin Ustaz Ibnu Rijal pernah lalui kelas ni. Jadi berkenaan dengan Ibu Bapa Nabi SAW di akhirat. Ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW pernah berkata bahawa Abi wa abaka finnar, bapa dan saya dan bapa kamu berada di neraka. Lambat pula. Kelihatan hadis ni daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW ditanyakan di mana ayahku, Nabi menjawab di neraka. Lalu orang itu beredar, baginda memanggilnya dan bersabda, sungguhnya ayahmu dan ayahku berada di neraka. Jadi ini nampak macam menunjukkan bahwa ayah baginda Nabi adalah di neraka. Sedangkan kandungan hadis ni secara makna seolah-olah bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula, dan pelbagai ayat-ayat yang lain yang berbincang berkenaan bahawa ahli fatrah tidak
confirm masuk neraka, akan tapi akan melalui semacam tes nanti di akhirat. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa ahli fatrah semua selamat. Ini adalah dua pandangan dalam mazhab Asy'ari. Sama ada semua ahli fatrah selamat ataupun ahli fatrah akan mengalami tes. Jadi siapa yang lulus tes nanti di akhirat akan selamat, siapa yang tak lulus dia akan masuk neraka. Jadi berlaku pertentangan antara sharih hadis dan mafhum ayat Al-Quran. Nah, cadangan penyelesaian setelah Anda kumpul pandangan para ulama, dalam hal ini ada beberapa pendekatan yang diamalkan kalau berlaku pertentangan macam ini. Yang pertama, ada yang mentarjih hadis, yang memandang ayat Al-Quran bersifat umum, hadis bersifat khusus, maka kita kena ambil yang khusus. Inilah pendekatan Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, lalu Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Ibnu Taimiyah juga berpandangan macam itu. Maknanya tidak berlaku pertentangan, boleh dijamak antara Quran dan hadis ni. Dia mengatakan hadis khusus, jadi kita ambil pandangan hadis yang lebih khusus. Ada lagi yang mentarjih mafhum Al-Quran. Ini adalah kebanyakan fuqaha dan ahli kalam, termasuk Imam Al-Qurtubi, Imam As-Sanusi, dan juga As-Suyuti. Nanti anak-anak akan bincangkan lebih dalam berkenaan dengan Suyuti. Ada yang menjamak dengan mentakwil. Ya, dengan mengatakan maksud ayahku dalam hadis bukan ayah Nabi yaitu Abdullah, akan tapi ayah di sini adalah Pak Cik Nabi, sebab Pak Cik dalam bahasa Arab kadang disebut ayah juga. Jadi yang dimaksud di sinilah Abu Talib yang ditawarkan Islam tapi tidak masuk Islam. Betul tak? Jadi ini namanya dia takwil, mentakwil kandungan ayat hadis. Ada lagi yang berpandangan tawakuf. Ini adalah pandangan Sakhawi dan Syekh Qardawi terakhir. Sakhawi dalam kitab Al-I'lan At-Taubih, I'lan Bitaubih liman zammat tarikh, beliau mengatakan sebaiknya kita tak bincang perkara ini. Kalaupun nak kita bincang sebab tidak berkaitan dengan perkara qat'i. Berikutnya lagi beliau mengatakan kalau nak bincang juga bincanglah secara tertutup. Sebab perbahasan ini perbahasan detail berkaitan dengan ilmu usul yang cukup dalam, berkaitan dengan ilmu akidah cukup dalam, dan orang awam tak akan faham perkara ini. Ini adalah pandangan Sakhawi dan juga dan Syekh Qardawi pun punya pandangan macam itu. Baiknya kita tak payah bincang lah perkara ini. Nah, ini adalah ada 4 pendekatan yang diamalkan dalam perkara ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, ada satu paper Ustaz Nizam. Paper dia Are the Parents of the Prophet in Hell? Tracing the history of the debate in Sunni Islam. Patrick Franke, ini bukan orang Islam rasanya, tapi orang Germany. Tuan-tuan boleh cari paper ni. Menurut Ana adalah perbahasan paling lengkap, dan dia pergi ke perpustakaan library seluruh dunia untuk cari makhtut yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan topik ni. Dan sampai dulu, sebab kenapa Ana tahu paper ni, sebab Ana nak tulis perkara ni, lepas jumpa paper dia macam malu, tulisan Ana teruk sangat berbanding tulisan dia. Dia pergi sampai ke pelbagai perpustakaan sebab dapat funding ya. Sedap funding. Pergi ke Germany, pergi ke Belanda dan sebagainya hanya untuk cari manuskrip yang ditulis para ulama berkenaan topik ni. Sangat baik. Nanti Ana bagi share paper ni dalam grup insya-Allah. Nah, dia bawakan, Ana ringkaskanlah perbahasannya. Dia mengatakan umat Islam, umat Kristian sepakat bahawa ibu Jesus bukan cuma masuk surga tapi punya sifat ketuhanan pula. Tapi umat Islam terbalik. Mereka malah mengatakan ibu bapa Nabi masuk neraka. Nah, justru beliau buat kajian apa yang membezakan antara dua perkara ni. Beliau dapat kesimpulan, kata Franke ni, bahawa umat Islam pada masa awal kebanyakan berpandangan ibu bapa Nabi masuk neraka. Akan tapi pada masa-masa berikutnya mereka berusaha untuk mengangkat ibu bapa Nabi kepada darjat yang lebih tinggi, paling kurang ibu bapa Nabi masuk surga.
taklah sampai ke derajat ketuhanan, tapi yang penting tidak masuk neraka. Ini adalah maknanya ada usaha belakangan, ulama belakangan dalam perkara ini. Dan usaha untuk menyelamatkan ibu bapa Nabi ini bermula pada abad ke-10. Apabila Ibn Shahin meriwayatkan dalam buku dia An-Nasikh wal Mansukh, dia bahkan bawakan sebuah hadis yang membincangkan perkara ini, padahal hadis itu hadis yang sangat lemah daripada sanad, dari kandungan sanad dia, bahkan dihukumkan palsu. Dan menurut dia ini menasah hadis Anas Ibn Malik yang tadi kita bincang. Dan pandangan ulama hadis dan Hanbali tetap kekal pada pandangan yang dahulu, yaitu ibu bapa Nabi masuk neraka dan hadis yang dibawakan Ibn Shahin palsu. Dan kalau tanya anda pun rasa macam hadis itu tak mungkin sahih dan tak mungkin dhaif. Dia paling kurang memang sampai pada derajat palsu. Tapi nanti kita akan nampak bagaimana Imam Suyuti mati-mati mengatakan bahwa hadis itu tak sampai palsu, tapi dia dhaif saja, dan dhaif boleh diamalkan dalam fadail, kata dia. Pandangan ulama Maliki dan Syafi'i belakangan menyokong kandungan hadis Ibn Shahid, bahkan mengatakan ibu bapa Nabi masuk surga. Dan Suhaili, Qurtubi, Ibn Nasiruddin bahkan mengatakan Nabi Maha Kuasa lah. Sebab hadis Ibn Shahid ini menunjukkan bahawa Nabi pernah ziarah ke kubur ibu Nabi, lalu kemudian Allah hidupkan semula ibu Nabi, lalu masuk Islam, lalu dikembalikan ke kuburnya. Nah ini kebanyakan alul hadis mengatakan tak, palsu hadis itu. Akan tapi pandangan ulama Maliki dan Syafi'i belakangan sokong hadis ini. Ibn Arabi masa Maliki mengatakan tidak beradab orang mengatakan ibu bapa Nabi di neraka. Sekarang perbincangan sudah bincang bukan hukum hakam lagi, bukan dalil lagi, tapi bincang tentang adab. Betul tak? Sudah beralih. Ya, adalah poin-poin untuk berusaha untuk bawa perbincangan ini kepada kesimpulan bahawa ibu bapa Nabi masuk surga. Imam Suyuti tulis 6 buku. Ini sekarang sudah dikumpul dalam buku ini. Menulis 6 buku untuk menetapkan bahawa ibu bapa Nabi masuk surga. Nah, selepas, tapi ulama Hanafi tuan-tuan, jadi artikel Franky ini dia bagi menjadi perbahasan menjadi mazhab-mazhab. Ini mazhab Hanafi macam ni, Syafi'i macam ni, Maliki macam ni. Beliau berpandangan Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar mengatakan ibu bapa Nabi meninggal dalam kekafiran. Sebab dalam akidah Maturidiyah yang menjadi pegangan Hanafiyah, ahli fatrah akan dihisab juga. Kalau akidah Asy'ariyah, ahli fatrah tak dihisab. Macam tadi kan, dia akan masuk surga secara umum ataupun dites. Nah, selepas Suyuti menulis buku-bukunya tadi, ulama Hanafi terbagi dua. Ini ulama Hanafi dulu awal-awal mengatakan macam ibu bapa Nabi masuk meninggal dalam kekafiran. Akan tapi selepas Suyuti pada abad ke-10 tulis buku-buku dia, ulama mazhab Hanafi terbagi menjadi dua. Kumpulan pertama mengekalkan ketetapan Fiqhul Akbar seperti Burhanuddin Al-Halabi, Ali Al-Qari dan Qadizadeh. Tapi kumpulan kedua berpandangan ibu bapa Nabi selamat di akhirat seperti Al-Fanari, Ibn Kamal Fasha dan Ibn Tulun. Dan Syekh Ibn Abidin juga berpandangan macam itu. Ibu bapa Nabi masuk surga. Pandangan kumpulan kedua ini semakin populer dalam kalangan Hanafi belakangan. Murtada Az-Zabidi, Al-Kautsari menafikan kesahihan ucapan Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar, lalu membuangnya. Jadi Franky, anda menarik. Dulu waktu anda baca buku Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, anda jumpa ucapan wa abawa Nabi SAW mata alal kufr. Anda jumpa dalam buku tu. Tapi dan anda jumpa juga dalam syarah Fiqhul Akbar Ali Al-Qari. Tapi belakangan kita akan jumpa bahawa tulisan tu sudah hilang. Dah tak ada lagi. Dan ini yang dibuat oleh Franky ni, dia pergi ke makhtut asal. Tulisan manuskrip asal, dan dia jumpa tulisan tu ada dalam manuskrip. Tapi dinafikan oleh ulama Hanafi belakangan. Sebab ulama Hanafi belakangan selepas Suyuti, dia coba untuk bawa pandangan macam Suyuti. Nah, pada masa moden hari ini,
kalangan Salafi masih melanjutkan pandangan Hanbali dan Hanafi awal. Justru kalau kita tengok Salafiyah pada hari ini, mereka akan hadis Nabi cakap macam tu. Ya kan, ibu bapa Nabi mati dalam keadaan kafir. Tapi kalangan Sufi melanjutkan pandangan mazhab Maliki dan Hanafi belakangan. Mereka berpandangan ibu bapa Nabi beriman. Lalu Darul Ifta Al-Misriyah menetapkan bahawa siapa yang menetapkan ibu bapa Nabi bukan mukmin, maka ia berdosa. Maknanya kita boleh nampak ada dua aliran besar di sini kan, antara Salafi dan Sufi. Salafi masih kekal seperti mazhab Hanbali dan Hanafi dulu, tapi Sufi ambil mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi belakangan dan lain-lain untuk mengatakan bahawa ibu bapa Nabi selamat nanti di akhirat. Dan perkara ini makin besar lagi berlaku pada tahun 2010 apabila tarekat Azmiyah di Mesir menganjurkan Maulid Aminah binti Wahab. Jadi bukan cuma ibu bapa Nabi masuk surga, ibu bapa Nabi kita kena jadikan dia macam celebrate dia. Jadi kita buat maulid, bukan cuma maulid Nabi tapi maulid Aminah. Jadi apa latar belakang daripada maulid Aminah ni? Latar belakangnya, dan ini tak pernah ada orang buat maulid Aminah sebelum tahun 2010 ni. Jadi apa background mereka melakukan maulid Aminah ni adalah karena untuk hentam Salafiyah. Jadi Salafiyah mengatakan mereka Aminah masuk neraka, mereka bukan hanya menyelamatkan Aminah tapi kita buat maulid juga untuk Aminah. Dan ini dihadiri oleh ramai orang di Mesir, 3,000 orang termasuk para ulama Azhar. Sebab ulama Azhar tadi berpandangan macam itu. Pada tahun 1998, kubur Aminah kononnya dijumpai di Huraibah. Lalu kerajaan Saudi segera hancurkan dan kubur itu dan membakarnya. Dan tindakan ini sebab sekali lagi Saudi aliran Salafiyah, jadi mereka berpegang pada pandangan tersebut untuk menjaga kemurnian akidah. Mereka nafikan ini kubur Aminah, lalu kemudian hancurkan sama sekali tempat tersebut, dan ini kemudian dikritik hebat oleh ramai kalangan, terutamanya di Mesir dan di tempat-tempat yang lain. Dan ini sekali lagi perbahasan berkenaan dengan ibu bapa Nabi adalah perbahasan yang cukup sensitif dan memerlukan banyak pendekatan, bukan hanya satu pendekatan saja, sebab berkaitan dengan perasaan, emosi dan lain sebagainya. Itu jawapan daripada Ana kepada Ustaz Selamat. Jadi satu soalan panjang Ana jawab sebab perkara ni memang sangat panjang ya. Ana dari dulu perbahasan ni selalu ditanya di Singapura, di Indonesia, di Malaysia. That's why Ana coba untuk jawab, dan sedapat mungkin jawapan Ana coba bawa perkara yang berbeza sedikit lah. Nah, nanti insyaAllah kita tugaskan Ustaz Nizam buat lagi kajian yang lain yang lebih mendalam. Ana cuma nukil aja. Tak ada duit nak buat research pergi cari maktub ke pelbagai negeri. Kita cuba cari insyaAllah. Okay. Pendapat Syekh Umar bagaimana? Ayalah, Ana takut lah nak buat fatwa, ada orang jawatan mufti, ada apa lah semua. Tak berani lah. Nanti kalau nak jawapan Ana, Selamat message Ana secara private lah. Siap. Okey tuan-tuan, masa insyaAllah telah rasa cukup panjang. Kita berjumpa semula insyaAllah pada minggu hadapan. Ada apa-apa lagi nak disampaikan? Jazakumullah khairan. Terima kasih. Ada ya? Okey, kita jumpa semula pada masa hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.